Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu yang hangat di media sosial sekarang, yang berlegar-legar di media sosial sekarang ialah berkaitan dengan gesaan seorang ahli parlimen dan juga dakwaan seorang ahli parlimen bahawa pakaian yang dipakai oleh jururawat yang ada di Malaysia pada waktu ini tidak patuh syariah. Ini menimbulkan pelbagai polemik, ini menimbulkan pelbagai gesaan, ini menimbulkan pelbagai reaksi, terutamanya daripada netizen, termasuklah daripada beberapa badan NGO, badan yang berkaitan dengan kesihatan ataupun pekerja-pekerja kesihatan yang ada di Malaysia yang mempertahankan jururawat yang ada di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan besar dipetik daripada negaramerdeka.com ialah mengapa selama 33 bulan mereka ataupun korang pegang kuasa tak berbangkit langsung isu uniform nurse, sekarang baru nak menyalap. Lakonan prihatin MP ataupun ahli parlimen PAS berakhir dengan makian warga maya. Sebelum kita teruskan ulasan yang hangat ini, saya mohon anda juga tinggalkan komen anda berkaitan dengan dakwaan ahli parlimen PAS berkaitan dengan pakaian atau uniform nurse yang menjadi tular baru-baru ini. Adakah anda juga sependapat dengan ahli parlimen PAS ini yang mengatakan bahawa pakaian yang dipakai oleh jururawat sekarang tidak patuh syariah? Saudara-saudara sekalian, persoalan besar sekali lagi ditanya dalam negaramerdeka.com ialah mengapa selama 33 tahun, bukan 33 tahun. Mengapa selama 33 bulan korang pegang kuasa tak berbangkit langsung isu uniform nurse? Sekarang baru nak menyalap selepas jadi ahli pembangkang. Saudara-saudara sekalian, lakonan ataupun keprihatinan ahli parlimen PAS berakhir dengan makian warga maya. Ahli parlimen PAS Perikatan Nasional Kuantan, Wan Razali Wan Nur, hari ini mencetuskan kemarahan warga maya selepas cuba menjadi hero mempersoalkan etika pemakaian jururawat wanita di klinik dan hospital kerajaan yang didakwanya terlalu ketat dan tidak mematuhi syariah. Sehingga kan di dalam perdebatan ataupun pembahasan di Dewan Rakyat itu ada kedengaran suara mengatakan bahawa janganlah tengok jururawat itu kalau pakaiannya ketat. Ada juga netizen yang menulis, kita ke hospital bukan untuk melihat jururawat tapi untuk mau jumpa untuk kesihatan. Yang hang sibuk sangat tengok pakaian yang ketat tu kenapa, kata mereka. Dah sakit pun ada lagi selera nak tengok pakaian ketat kah, kata netizen menulis dalam ruangan komen. Memetik Malaysia Kini, dia berucap semasa membahaskan usul kertas putih kesihatan di Dewan Rakyat hari ini. Kata beliau, ramai jururawat wanita yang berkhidmat di fasiliti kesihatan kerajaan berpakaian ketat mengikut acuan barat hingga menampakkan bentuk badan dan tidak selari dengan tuntutan Islam. Ini yang menjadi persoalan netizen. Mereka kata 33 bulan korang pegang kuasa, tidak pula berbangkit langsung isu uniform ketika anda berkuasa. Tapi selepas sudah menjadi pembangkang, bukan lagi berkuasa, mengapa baru nak menyalak? Inilah yang dipersoalkan terutamanya kepada ahli parlimen PAS tersebut yang cuba menjadi hero di dalam mempersoalkan etika pemakaian jururawat wanita di klinik dan hospital kerajaan yang beliau dakwa terlalu ketat dan tidak mematuhi syariah. Sehubungan itu, Wan Razali menggesa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meneliti semula etika pemakaian jururawat wanita, termasuk mempertimbang keperluan memberi kelonggaran kepada pihak klinik dan hospital menentukan etika berpakaian yang sesuai. Ada yang telah menulis berkaitan perkara ini, bahkan ada juga persatuan yang berkaitan dengan jururawat telah menulis bahawa etika pemakaian yang ada sekarang untuk jururawat sama ada di hospital swasta ataupun kerajaan telah pun mematuhi etika berpakaian secara rasmi dalam kod etika Jabatan Perkhidmatan Awam. Mereka kata tak menjadi persoalan kerana ianya telah diluluskan dan sesuai untuk keadaan semasa di Malaysia.
Kata beliau lagi, kebanyakan jururawat wanita berpakaian ketat, menampakkan bentuk tubuh atau bentuk badan, di mana ia tidak patuh syariah, kata beliau lagi. Adakah kita masih berterusan mahu mengikut acuan barat dalam etika pemakaian? Apakah ia tidak boleh diubah dan diberi kelonggaran, soal Wan Razali? Dia seterusnya memetik contoh di 2 buah hospital di Kelantan dan Pahang yang mengambil inisiatif memberi pilihan kepada kaki tangan wanitanya mengenakan pakaian yang lebih sesuai. Contohnya, Hospital University Science Malaysia HUSM di Kubang Krian, Kelantan dan Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua hospital yang memberi pilihan etika pakaian lebih baik kepada pekerja, katanya. Cadangan itu turut disokong oleh Salamiah Muhammad Nur PN Temerloh. Akhirnya, Temerloh menyokong suara daripada Kuantan mengenai etika berpakaian yang patuh syariah, terutamanya kepada petugas-petugas hospital yang berucap di Dewan Rakyat kemudian, katanya. Saudara-saudara sekalian, ini telah menimbulkan kecaman daripada warganet, warga maya apabila mereka bertanya, mengapa kamu hanya bercakap tentang etika berpakaian selepas sudah tidak menjadi kerajaan. 33 bulan menjadi kerajaan, tidak pula mempersoalkan tentang etika berpakaian tersebut, kata mereka dalam ucapan di media sosial. Ini dipetik daripada negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang sangat kita tunggu-tunggu berkaitan dengan pendedahan daripada Kementerian Dalam Negeri, iaitu Saifuddin Nasution Ismail. Beliau menyatakan di dalam pendedahan beliau di Parlimen baru-baru ini bahawa orang politik menaungi judi online. Wah, apabila perkara itu didedahkan, semua orang bertubi-tubi bertanya, siapa orang politik yang menaungi judi online ini? Mereka mahu tahu siapa, dan kalau boleh senaraikan nama mereka, kata netizen di dalam ruangan komen, di dalam ruangan media sosial. Saudara-saudara, saya secara pribadi pun mahu tahu sebenarnya siapakah ahli politik yang menaungi judi online tersebut. Adakah benar ianya adalah dilindungi oleh orang politik? Kalau benar mereka dilindungi oleh orang politik, mestilah diambil tindakan dengan segera. Dan pasti yang membuatkan lutut-lutut ahli politik yang menaungi judi online ini mula bergetar. Jadi, apa yang kita tunggu ialah apa komen daripada Saifuddin Nasution Ismail berkaitan dengan tuntutan daripada netizen dan rakyat untuk didedahkan senarai nama orang politik yang menaungi judi online itu. Namun, yang diberitahu oleh Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, beliau kata, beri ruang kepada polis untuk siasat. Saya setuju dengan apa yang diambil keputusan oleh Saifuddin ini, supaya maklumat itu tidak bocor. Kerana kalau diikutkan kehendak netizen, iaitu maklumat dibocorkan senarai nama orang politik menaungi judi online ini, maka maklumat itu akan bocor. Jadi, tepatlah keputusan Menteri Dalam Negeri supaya beri ruang kepada polis untuk menyiasat. Saifuddin Nasution Ismail berkata, data dan maklumat tepat dikumpul unit risikan pihak berkuasa melibatkan kegiatan judi dalam talian haram dinaungi pemimpin politik, bukan satu maklumat boleh dihebahkan kepada umum. Menteri Dalam Negeri itu berkata, justru beliau mahu polis diberi ruang menyusun strategi melibatkan siasatan kegiatan terbabit. Jawapan saya di Parlimen bukan bermaksud perkara itu tidak berlaku. Jawapan saya afirmatif, ada berlaku. Apa maksud naungan politik? Maksudnya wujud elemen perlindungan pengaruh, dan itu beri kesan kepada polis sebagai badan penguat kuasa terbesar dalam negara. Akan ada elemen rasuah dan suapan, kata beliau lagi. Jadi, adakah polis ada maklumat? Jawapannya, ada.
dalam radar, kata beliau. Sebab itu, mengumpul data yang tepat membolehkan kita membuat tindakan bersasar, dan itu bukan satu maklumat yang kita boleh dedah. Secara umum, ia akan menjejaskan kerja dilakukan polis yang ada unit risikan, kata beliau lagi. Kata beliau tidak akan menyebut secara afirmatif tanpa ada penerangan meyakinkan daripada polis. Jadi, bagi ruang kepada polis menyusun apakah strategi mereka. Semalam ketika menjawab soalan R. Ramanan, PH Sungai Buloh pada waktu pertanyaan Menteri di dalam Dewan Rakyat, Saifuddin mengesahkan kegiatan perjudian dalam talian haram dinaungi pemimpin politik. Beliau berkata elemen berkenaan menjadi kekangan terbesar kepada Kementerian Dalam Negeri KDN dan polis serta kerajaan secara keseluruhannya dalam usaha membenteras kegiatan itu. Katanya, pihak yang menyediakan platform perjudian dalam talian itu boleh mengaut keuntungan sekitar Rm200 juta seminggu. Saifuddin berkata, Kementerian Dalam Negeri bersama polis kini sedang menyemak jika wujud kelulusan baru lesen perjudian yang membabitkan orang politik tertentu. Beliau turut mengakui kekangan terbesar dihadapi kerajaan, Kementerian Dalam Negeri dan polis dalam memerangi perjudian haram dalam talian itu adalah isu naungan politik. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa. Apabila Menteri Kementerian Dalam Negeri mengatakan beliau mengakui kekangan besar dihadapi kerajaan, ialah dalam memerangi perjudian haram dalam talian itu adalah isu naungan politik. Itu sebabnya netizen bersungguh-sungguh mahu tahu siapa ahli politik yang menaungi perjudian politik ini, perjudian online ini. Karena saya yakin selagi ahli politik ini yang dikatakan ini masih menaungi, masih ada wujud menaungi perjudian haram, selagi itulah perjudian haram di Malaysia tidak akan pernah selesai. Kerana amat sukar untuk pihak berkuasa seperti PDRM untuk mengambil tindakan sekiranya ada ahli politik yang menaungi ataupun melindungi mereka. Ini dapat membatasi atau membataskan kuasa PDRM untuk membuat sesuatu siasatan. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Saifuddin Nasution Ismail ini, apabila apa maksud naungan politik? Maksudnya wujud elemen perlindungan, pengaruh, dan itu beri kesan kepada polis sebagai penguatkuasa terbesar dalam negara dan akan ada elemen rasuah dan suapan, kata beliau lagi. Jika Anda bertanya, adakah polis ada maklumat? Kerana dalam media sosial ada yang tanya. Mungkin ini hanya dibuat-buat. Mungkin pendedahan Saifuddin Nasution Ismail itu hanya satu fakta yang dibuat-buat, direka-reka, kata netizen. Ada yang mempersoalkan kesahihan laporan atau pendedahan Saifuddin ini. Mereka kata ianya hanya untuk memanaskan keadaan. Tetapi Saifuddin Nasution Ismail telah memberikan penjelasan bahawa polis memang ada maklumat, ada dalam radar, kata beliau. Sebab itu mengumpul data yang tepat membolehkan kita membuat tindakan bersasar, dan itu bukan satu maklumat yang boleh kita hebah secara umum. Ia akan menjejaskan kerja dilakukan polis yang ada unit risikan, kata beliau lagi. Menambah lanjut, beliau kata, beliau tidak akan menyebut secara afirmatif tanpa ada penerangan meyakinkan daripada polis, kata beliau. Maknanya, sebelum Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan perkara ini, beliau sebenarnya sudah mendapat penerangan yang paling meyakinkan daripada polis kerana perkara ini amat sensitif. Jadi, bagi ruang kepada polis untuk menyusun apakah strategi mereka, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita ialah apabila Saifuddin Nasution Ismail turut mengakui kekangan terbesar dihadapi oleh kerajaan, Kementerian Dalam Negeri dan polis dalam memerangi perjudian haram dalam talian itu adalah isu naungan politik. Adakah Anda tertarik, setuju? Kalau Anda tertarik dan setuju dengan isu kali ini, share video ini dan kita jumpa lagi. Bye-bye.